Baik, kembali bersama saya untuk membawakan sikit ilmu kepada kita semua pada hari ini. Ini berkaitan dengan bagaimana untuk menyelamatkan diri apabila kita berada dalam situasi kecemasan, iaitu kebakaran. Saya nak tunjuk satu. Tadi kalau kita berada di dapur, saya terpaksa tukar mask ni. Warna dah lain kan? Saya nak tunjuk. Ini, bayangkan sedangkan kita pakai mask pun, terhidu asap di dapur tadi itu, boleh berjelaga hitam dan ada sedikit rasa lemas. Colornya, nampak, sudah bertukar menjadi hitam. Dan tadi buka muka kami kat sini semua berjelaga, warna hitam. Kalau hitam ni. Jadi bayangkan kalau kita berada di dalam rumah, di dalam ruang tamu, kita tak pakai mask, dan berlakunya kebakaran, bagaimana asap tu terus masuk dan dihidu oleh sesiapa saja yang berdepan dengan situasi sebegini. Baik, kita nak terus bersama dengan penguasa bomba Muhammad Nurizawan Basri, merupakan Ketua Cawangan Kesedaran Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fariha, terima kasih. Baik, ini satu pengalaman baru buat kami tadi, walaupun berada dengan simulasi, semuanya muka boleh buka, semua muka berjelaga hitam. Inilah situasi yang sebenarnya berlaku. Apa yang kita lihat tadi sebenarnya walaupun dia ada sekadar simulasi, tapi itulah senario yang sebenarnya berlaku jika sesuatu kebakaran yang sebenarlah, Fariha. Baik, pada masa yang sama kita akan kongsikan juga keadaan yang berada bila seseorang itu berada di dalam rumah. Dan mungkin Tuan boleh nanti kongsikan bersama kami apa yang sebenarnya yang berlaku. Ini adalah daripada realiti, kan? Ya, betul Fariha. Sekarang ni sekejap lagi kita akan tengok satu simulasi di mana ini adalah asas kepada penyelamatan yang saya kira masyarakat perlu tahu sebagai maklumat foundation, maklumat asas sekiranya kediaman mereka terlibat dengan kebakaran, Fariha. Okey. Dan ini mungkin Tuan boleh terangkan. Mungkin pasti ini kita berada di satu ruang tamu yang agak tertutup. Okey, Fariha. Kebiasaannya kita akan respon dengan bau-bauan kimia. Seperti saya percaya masyarakat penonton di rumah biasa dengan keadaan ini. Bila sesuatu bau yang luar biasa, luar daripada kebiasaan berlaku, kita akan membuat siasatan apakah dan punca daripada mana kebakaran itu berlaku. Okey, kalau kita tengok sekarang di skrin, bila sesuatu kebakaran berlaku, apa yang kita perlu buat adalah kita buka tingkap, Fariha, untuk memberikan ventilation penguduran yang baik kepada kita sendiri. Kemudian kita akan mencari punca api tersebut, sama adakah dia berlaku di kawasan dalaman ataupun dia berlaku di kawasan luar daripada kediaman kita. Jadi, okey, tindakan pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu merasa tombol pintu. Sebabnya melalui tombol pintu ni kita dapat mengetahui kepanasan. Ya, ini adakah kebakaran itu berlaku dekat dengan kita atau berjauhan, kadar heat, kadar panas tersebut. So apabila kita rasakan ianya selamat, maksud saya daripada tombol tu kita rasa panas dia, kita boleh buka pintu, maksudnya kebakaran tu berada sedikit jauh daripada kita. Kita hendaklah membuka pintu secara perlahan-lahan, Fariha. Tujuannya supaya tidak ada apa-apa berlaku yang boleh membahayakan kepada kita. So selepas itu kita hendaklah melakukan secara merangkak, Fariha, untuk keluar daripada tempat kebakaran. Ini bertujuan untuk makluman tuan-tuan yang penonton yang berada di rumah. Untuk makluman tuan-tuan, sekiranya berlaku kebakaran, udara daripada pinggang ke atas akan terdapat banyak bahan kimia, which is banyak udara panas, di mana daripada pinggang ke bawah pula adalah udara sejuk yang membolehkan kita untuk menyelamatkan diri, Fariha. Baik. Bila kita tidak berasa panik, Tuan, dan juga mungkin saya rasa bila kita daripada rumah, kadang-kadang nak keluar tu kita tahu nak merangkak, cumanya bila kita ada pintu grill dan sebagainya, kunci tu, Tuan, bagaimana sebenarnya sebelum, mungkin ini antara persediaan kita juga sebab kita tak tahu bila kemalangan akan berlaku, bencana akan berlaku, kan? Okey, pesan saya adalah untuk penonton-penonton di rumah, pastikan tuan-tuan menyimpan kunci di tempat yang senang untuk dicapai. Kemudian pastikan tuan-tuan juga ada membuat latihan bersama keluarga sekiranya berlaku apa-apa kebakaran. Kerana, Fariha, perkara-perkara seperti ini pada pandangan saya, ia seperti tidak dititik beratkan di peringkat keluarga. Jadi saranan saya, perlulah ada sesuatu plan daripada family untuk memberikan tunjuk ajar yang bagus kepada yang lain lah. Maksudnya cara untuk kaedah penyelamatan, kaedah melepaskan diri daripada api dan sebagainya, Fariha.
Dan tadi kalau merangkap, ada tak cara lain Tuan? Mungkin api dah besar dan sebagainya, mungkin perlukan orang kata pakai tuala yang basah dan sebagainya. Okay. Sekiranya terdapat bahaya-bahaya api yang luar daripada kebiasaan, maksudnya bahaya-bahaya api yang besar, tuan-tuan boleh menggunakan cadar atau selimut untuk sebagai peninding tubuh kita untuk tuan-tuan menyelamatkan dirilah. Tapi kaedah merangkak adalah kaedah yang utama yang harus ditekankan di sini. Kerana saya khawatiri ketika berlaku proses penyelamatan, mangsa tidak dapat melepaskan diri daripada asap dan akan lemas. Kebanyakan mangsa yang terlibat dengan kebakaran ini akan lemas di dalam tempat kebakaran tersebut, Fariha. Tuan, sedikit nasihat untuk penonton MHI. Okey, nasihat saya kepada penonton MHI, terutamanya sekiranya tuan-tuan membeli barangan-barangan peralatan elektrik, pastikan ia telah disahkan oleh pihak SIRIM dan sebagainya. Ini kerana kebanyakan sekarang kalau kita lihat banyak pengguna-pengguna membeli barang secara online tanpa mengutamakan keselamatan barangan tersebut. Lagi satu, Fariha, sekarang ni kalau kita tengok, saya cadangkan adalah untuk mereka sesiapa yang ingin membuat renovation dan sebagainya, pemasangan haruslah daripada juruteknik yang bertauliah. Baik, terima kasih Tuan. Itu sikit penerangan. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini menjadi iktibar dan juga ilmu pengetahuan kepada kita semua.